ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أو كما قال صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Alhamdulillah, yang saya hormati Puan Moderator yang dikasihi oleh Allah SWT sekalian, para jemaah muslimin muslimat yang dirahmati dan semoga diberkati kehidupan di dunia dan di akhirat insya-Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT sekali lagi dihimpunkan dan diizinkan untuk berada di dalam majlis ilmu insya-Allah untuk kita sama-sama menelusuri peninggalan ataupun wasiat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan tata cara hidup kita yang sepatutnya kita ikut dan kita patuhi kerana kita ingin menjadi manusia dan hamba Allah Subhanahu wa taala yang mengikut jejak langkah insan yang dipilih oleh Allah SWT, insan terbaik di atas muka bumi ni, iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah hari ini kita masih lagi berada di dalam kitab ataupun perbahasan yang berkaitan dengan zikir-zikir yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Dan sesi yang lepas kita dah masuk, seingat saya, catatan saya, kita dah masuk ke bab yang kedua tu sebenarnya. Kan, kalau ada siapa-siapa yang mencatat lah. Cumanya betul. Kan zikir-zikir yang dianjurkan ketika puasa Ustaz kan? Betul. Jadi yang lepas kita dah habiskan dengan sedikit kefahaman yang perlu kita faham tentang doa yang selalu dibaca oleh dan selalu yang disebarkan melalui media sosial tentang Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Itu kita semua kena tahu bahawa ianya bukan hadis, ia tidak sahih datang daripada Nabi Muhammad SAW, tetapi kalau ada yang membacanya ataupun kita nak baca doa tersebut dengan i'tiqad bahawa ia bukan datang daripada Nabi Muhammad SAW, ia hanya mempunyai makna-makna yang bagus, yang harapan kita supaya Rajab dan Sya'ban itu diberkati dan moga Allah sampaikan kita ke dalam bulan Ramadan, tidak ada masalah. Nak baca tidak ada masalah, tapi jangan sandarkan kepada Nabi Muhammad SAW kerana ianya tidak sahih mengikut sanad yang disepakati oleh para ulama hadis insya-Allah. Hari ini kita masuk kepada muka surat 355 nombor 2, zikir-zikir yang dianjurkan ketika berpuasa. Kalau tengok apa yang saya share dekat sini, iaitu babul azkar al-mustahabbah fi shaum. Bab zikir-zikir yang dianjurkan. Kalau tengok dekat dalam teks yang saya sharekan dekat skrin ni, babul azkar al-mustahabbah fi shaum. Kalau ikut terjemahannya adalah bab zikir-zikir yang disunatkan di dalam semasa berpuasa. Secara khususnya puasa dalam bulan Ramadan, tetapi berdasarkan hadis-hadis lain juga, berdasarkan orang kata apa, siapa yang nak berpuasa secara sunat dan sebagainya, maka ia juga termasuk secara tidak langsung di dalam zikir-zikir. Maksudnya kalau siapa-siapa yang nak puasa sunat boleh juga mengucapkan zikir ini ataupun berperilaku seperti mana yang disebut, yang diajar oleh Nabi Muhammad SAW nanti dalam hadis yang kita akan baca nanti. Secara mukaddimahnya, sebagai mukaddimahnya, Imam Nawawi dikata apa, disunatkan untuk menghimpunkan niat di antara niat puasa itu di antara hati dan lidah, seperti mana yang kita sebut, yang kita bincangkan dalam ibadat-ibadat yang lain. Siapa-siapa yang hanya bercukup dengan berniat di dalam hati, maka cukup dan sah untuk dia berniat, niat dia itu sah. Tapi kalau siapa-siapa yang berniat hanya melalui lisan, tidak di dalam hatinya, maka tidak sah niatnya itu secara
sepakat ulama, bila khilaf dia kata, tanpa perselisihan pendapat di antara ulama. Maka kalau siapa yang berniat dalam hati saja, tak ada ikut mulut, maksudnya tidak ada lafaz, maka niatnya sah. Kalau siapa yang niat hanya di bibir saja, di lidah sahaja tetapi tidak di hati, maka ia tidak sah. Okey. Dan secara sunnahnya, sunnah nabinya adalah bila seseorang itu dikutuk, dikeji oleh orang yang lain ataupun diperbodohkan oleh orang lain dengan kata-kata yang tidak bagus pada keadaan dia sedang berpuasa, maka dia kena sebut inni saim, sesungguhnya aku berpuasa sebanyak 2 kali ataupun lebih. Kami meriwayatkan di dalam Sahih Bukhari dan Muslim daripada Abi Hurairah, Imam Nawawi kata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, as-siyamu junnatun, siyam itu, puasa itu adalah perisai, penghalang, penghalang daripada kita buat dosa, penghalang daripada kita buat satu perkara yang tidak sepatutnya kita buat. Fa idza sama ahadukum fala yarfath wa la yajhal. Kalaulah apabila seseorang itu berpuasa, jika salah seorang daripada kamu berpuasa, maka dia janganlah cakap perkara-perkara yang tidak bagus. Fala yarfath, tidak bercakap perkara-perkara. Yarfath ini merujuk kepada kata-kata, wala yajhal, jangan dia buat perkara-perkara yang bodoh, perkara-perkara yang tidak mempunyai hikmah. Jangan dia buat. Ini berkaitan dengan perbuatan. Jadi fala yarfath itu berkaitan dengan perkataan, wala yajhal itu berkaitan dengan perbuatan yang tidak sesuai dengan seorang muslim. Wa in imru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul, kalau ada seorang lain memerangi dia, maksudnya mengusik dia ataupun bukan memukul dalam keadaan yang memudaratkan, maksudnya memukul kadang-kadang orang bergurau ataupun tidak bergurau tetapi menyakiti tubuh badan, au syatamahu falyaqul, ataupun mengutuk dan mengeji, maka dia kena sebut inni saim marratain. Dia kena sebut sesungguhnya aku sedang berpuasa sebanyak dua kali. Kalau ikut muqaddimah Imam Nawawi tadi, dia kata 2 kali ataupun lebih, tetapi di dalam hadis ini 2 kali. Nak bagi tahu dekat sini bahawa 2 kali itu dalam hadis ini disebut secara 2 kali, tetapi tidaklah sebenarnya secara tafsiran para ulama, seperti mana juga muqaddimah Imam Nawawi, 2 kali itu minimum. 2 kali itu minimum. Bila Imam Nawawi kata au akthar, ia memerlukan kepada kefahaman bahawa kalau orang yang mengutuk dan mengeji itu tidak juga faham dengan 2 kali sebutan dan peringatan, maka dibolehkan untuk dilebihkan kata-kata sesungguhnya aku berpuasa. Macam saya sebut hari itu, untuk menyampaikan maksud hadis ini tidak semestinya kita sebut dalam bahasa Arab. Tidak semestinya kita sebut dalam bahasa Arab, sebab ini bukan zikir tetapi kata-kata yang disuruh oleh Nabi Muhammad SAW untuk dilafazkan untuk memberitahu orang yang mengutuk dan mengeji itu bahawa kita sedang berpuasa, bahawa dengan puasa aku ini aku tidak akan membalas balik, dan aku dihalang dan dilarang oleh Islam, oleh Allah SWT, oleh Nabi untuk aku membalas balik dengan keji-kejian. Dan dalam konteks yang lain juga, sebenarnya bukanlah dalam kita tidak berpuasa itu kita boleh mengeji dan membalas balik kutukan orang. Bukan bermaknanya begitu, tetapi dalam bulan puasa, dalam keadaan kita berpuasa, ia lebih lagi untuk kita menjaga kata-kata kita dan perbuatan kita. Boleh faham maksudnya kat sini bukan maknanya bila kita tak puasa kita boleh balas balik kalau orang kutuk kita, tak. Tidak sesekali ulama-ulama menafsirkan begitu, dan bukanlah itu tujuan hadis ini. Jadi seorang yang berpuasa, dia memberitahu orang yang mengeji dia bahawa dia sedang berpuasa, memberitahu bahawa seorang yang berpuasa itu tidak boleh membalas balik, maka itulah di antara matlamat ataupun tujuan kenapa kita kena bagi tahu sesungguhnya aku sedang berpuasa. Kenapa Nabi pesan begitu? Di dalam huraian di dalam kitab Al-Lawami' ini, kalau tengok dekat sini juga,
qultu, yang ni, yang qultu ini. Ini ada di dalam terjemahan di dalam kitab Al-Hidayah. Dia kata kata-kata tersebut qila innahu yaqulu bilisanihi. Kata-kata tersebut hendaklah diucapkan dengan lidah. Itu sebab dia kata ada orang kata tak payah ucapkan dengan lidah sebab takut ada takabur dan sebagainya. Bukan masalah itu, tetapi memang Nabi suruh sebut itu kalau mengikut pendapat yang lebih utama ini. Dia kata Nabi suruh sebut itu untuk la'allahu yanzajir. Supaya orang yang mengutuk itu mengerti bahawa seorang yang berpuasa itu perlu memelihara kata-katanya dan perbuatannya. Wa qila yaquluhu biqalbihi, tapi ada juga dia kata ada juga pendapat lain. Ada juga pendapat lain yang mengatakan diucapkan di dalam hati agar tidak sampai membalas perbuatannya dan dapat menjaga puasanya. Ini pendapat yang lain lah. Pendapat yang lain ada yang kata sebut dalam hati saja aku ni puasa, seolah-olah macam nak ingatkan diri kita sahaja. Wal awal azhar, pendapat yang pertama lebih zahir dan lebih utama lah, lebih jelas maknanya. Maknanya kita sebut untuk diri kita sendiri juga, dan yang kedua untuk memberi tahu kepada orang yang mengutuk bahawa aku sedang berpuasa dan aku tidak boleh membalas dengan balasan-balasan yang tidak bagus kepada yang mengutuk itu dan yang mengeji itu. Boleh faham? Pendapat yang pertama ini lebih dapat menyampaikan dua matlamat untuk diri sendiri dan orang lain. Pendapat yang kedua yang kata sebut dalam hati itu jangan disalahkan sebab dia ada pendapat ulama, ada ulama yang berpendapat begitu, tetapi pendapat itu hanya untuk memberi peringatan dan beritahu kepada diri sendiri saja. Jadi pendapat yang kedua, pendapat yang pertama itu lebih utamalah. Imam Nawawi kata wa ma'na syatamahu, makna syatamahu adalah menghina. Menghina, kalau tengok terjemahan dalam Hidayah ini dia kata menghina dengan harapan dibalas dengan penghinaan yang lain. Jadi sebenarnya kalau ikut terjemahan ini seolah-olah macam orang yang menghina itu dia sendiri mengharapkan penghinaan itu dibalas. Ada respon. Maksudnya ada respon. Makna dia kat sini dengan harapan dibalas itu maksudnya bukan dengan harapan dibalas dengan cercaan. Okey. Manusia ni kalau kita tengok dari segi konteks kehidupan manusia ni, ada jenis orang yang memang dia mengutuk dan dia tidak boleh dikutuk balik. Dia boleh kutuk orang dengan sewenang-wenangnya, tapi kalau ada orang kutuk dia balik, dia tak boleh tahan. Dia tak boleh tahan. Jadi harapan dia adalah orang yang dikutuk itu respon sahaja. Respon contohnya macam mungkin minta maaf, mungkin memberi respon yang dia harapkan daripada kutukan dia itu. Okey, sebab itu kalau orang kutuk kita tak respon, dia tak akan kutuk dah biasanya. Dia akan diam sahaja. Tapi kalau kita respon, dia akan terus kutuk balik. Okey. Itu satu keadaan. Ada keadaan yang kedua, orang yang mengeji ini memang dia mengharapkan balasan dan kejian balik kepada dia, mungkin untuk dia lebih banyak lagi mengutuk dan mengeji. Semoga keadaan itu membuatkan sampai maksud dia berlakunya pergaduhan. Sebab kita semua tahu kalau kita tahan mulut kita daripada mengutuk dan mengeji orang, tidak ada pergaduhan yang akan berlaku. Sama ada pergaduhan dengan mulut ataupun dengan tangan. Tapi kalau orang itu memang dia mengharapkan pergaduhan sehingga dengan fizikal, dia tak mula, dia provoke, betul? Provoke. Dia tidak bermula terus dengan tangan, dia bermula dulu dengan mulut. Maka ini di antara perkara realiti yang berlaku di dalam kehidupan manusia. Maka hadis ini mengajarkan kita bagaimana kita sepatutnya memberi respon. Bagaimana kita sepatutnya deal dengan orang lain. Macam saya sebut tadi, bukanlah bermakna di luar puasa kita boleh balas balik dengan kata-kata dan perbuatan. Tidak, tetapi itu adalah lebih utama bagi orang yang berpuasa, dan berpuasa itu sendiri sebagaimana kita selalu sebut, selalu dengar dalam tazkirah, ia adalah madrasah, ia adalah satu sekolah. Kalau kita dalam berbulan berpuasa, kita mampu untuk menahan segala perkara itu, semoga ianya terkesan juga di luar bulan Ramadan, maka terrealisasilah
puasa itu sebagai satu madrasah ataupun satu training period, training punya masa, tempoh masa untuk latihan kepada orang Islam menjadi lebih baik di dalam bulan-bulan yang selepas bulan Ramadan. Wallahu alam. Okey, kalau tengok ke sini okey, tak ada soalan. Adakah pendapat yang kedua itu lebih kepada orang yang tertindas, Ustaz? Pendapat yang kedua itu okey. Boleh juga dikata tertindas ni makna dia mungkin orang yang lemah, kalau mungkin orang yang mengutuk dia tu, kalau dia kenal orang yang mengutuk dia tu, kalau kita bercakap dia akan lebih teruk lagi kutuk. Mungkin itu boleh dikata, ataupun bila kita balas orang tu mungkin kita kenal. Biasanya kalau orang yang mengenali satu sama lain, kita kenal orang yang mengutuk itu, kalau kita balas, kalau kita sebut apa-apa, dia lebih lagi akan provoke kita ataupun mungkin boleh mendatangkan mudarat dengan ada physical contact. Maka mungkin boleh ambil pendapat yang kedua, diam, ingatkan diri sendiri bahawa aku kena sabar dan mungkin senyum dan beredar. Itu mungkin lebih baik. Boleh juga kita faham secara begitu, tetapi Imam Nawawi tetap memilih pendapat yang pertama bahawa kena bagi tahu sebagai satu langkah ataupun satu konteks yang benar-benar mengikut apa yang Nabi kata. Sebab Nabi kata falyaqul, maka kata-kata falyaqul ini maknanya dengan kata-kata, bukan kata-kata dengan hati. Boleh? Diharapkan kita dapat mendapat kefahaman yang betul. Semoga Allah sentiasa memberi kita kefahaman yang benar dan dapat kita buat dalam kehidupan kita seharian insya-Allah. Lebih-lebih lagi dalam bulan Ramadan. Kita terus kepada riwayat yang seterusnya. Wa rawaina fi kitab at-Tirmidzi wa Ibnu Majah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalathatun la turaddu da'watuhum as-sa'imu hatta yuftir wal imamul adil wa da'watul mazlum. Qala at-Tirmidzi hadithun hasan. Qultu hakadha ar-riwayatu hatta bitta'il muthannati fawq. Okey. Kami meriwayatkan di dalam kitab At-Tirmidzi dan Ibnu Majah daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiga. Dia, kalau ikut terjemahan kat sini tiga sahaja, tapi makna dia kat sini tiga keadaan ataupun tiga jenis orang dalam keadaan yang akan disebutkan ini. Okey, la turaddu da'watuhum, tidak tertolak doa mereka. Maknanya dalam arti kata lain, tiga jenis orang dan tiga jenis keadaan ini doa mereka makbul. Doa mereka makbul. Yang pertama, as-saimu hatta yuftir, seorang yang berpuasa sehingga dia berbuka puasa. Maknanya tempohnya terlalu panjang. Maknanya daripada kita berhenti makan, imsak itu, kalau ikut mazhab Syafi'i lah, kalau ikut pendapat yang lain, dia adalah sebab Imam Syafi'i ini makruf dengan ihtiyati. Even dalam mazhab Syafi'i sendiri pun kalau termakan lebih daripada waktu imsak itu tidak batal puasa pun sebenarnya. Cuma dia meletakkan langkah-langkah berjaga-jaga, lebih halus. Maka bermula je daripada waktu subuh itu kita tak boleh makan tu. Dari waktu itu sehinggalah kita berbuka puasa, kalau ikut hadis ini, itulah doa, itulah tempoh masa yang Allah bagi panjang kepada orang-orang yang berpuasa, maka doa dia tidak akan ditolak, tidak akan tertolak, doanya makbul insya-Allah, berdasarkan hadis ini. Yang kedua, wal imamul adil, dan imam yang adil. Dan imam ni bukan imam solat. Imam adil ini pemerintah yang adil. Imam adil ini pemerintah yang adil. Adil tidak zalim kepada orang lain, cuba melakukan keadilan dengan sebaik mungkin, semampu mungkin. Mungkin ada seorang pemimpin, dia dah cuba buat tetapi dilihat juga tidak adil, ataupun ada beberapa perkara yang dia terlepas pandang tanpa
tanpa dia sedar, itu semoga dia diampunkan dan semoga dia juga termasuk di dalam orang-orang yang doanya dimakbulkan. Yang pentingnya dia kena usaha untuk menjadi adil dengan semampu mungkin. Wa da'watul mazlum, dan dakwah ataupun doa orang-orang yang dizalimi. Okey, ini 3 jenis manusia, 3 situasi manusia, 3 keadaan manusia yang doa mereka itu diterima dan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ditolak. Imam At-Tirmizi rahimahullah dia kata hadis ini hadis hasan. Okey. Imam Nawawi kata hakadzar riwayah, beginilah riwayatnya, hatta dengan perkataan hatta dengan huruf ta, 2 titik di atas. Okey, itulah seperti mana yang disebut oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Okey, cumanya kenapa Imam Nawawi sebut tentang beginilah yang kami riwayatkan dengan hatta, sehingga, maksudnya seorang yang berpuasa sehingga dia berbuka, maknanya tempoh masa yang lama dan panjang. Dan Imam Nawawi sebut benda tu, begitulah riwayatnya dengan huruf ta, hatta, sehingga. Mungkin sebab ada riwayat lain yang menyebut hina. As-saimu hina yuftir. As-saimu hina yuftir. Seorang yang berpuasa ketika dia berbuka puasa. Seorang yang berpuasa ketika dia berbuka puasa. Itu di antara riwayat lain. Itu antara riwayat lain yang menyebut tentang doa yang makbul oleh seorang muslim, seorang mukmin di sisi Allah Subhanahu wa Taala. Mungkin itulah juga membuatkan Imam Nawawi menyebut benda tu, sebab mengikut riwayat dia hatta, sehingga seorang yang berpuasa sehingga dia berbuka puasa. Kalau ikut setengah riwayat lain, as-saimu hina yuftir, seorang yang berpuasa ketika dia nak berbuka puasa. Hina yuftir. Kejap Semalam saya ada jumpa doa riwayat itu. Ada jumpa riwayat itu. Okey, tak apa. Tapi riwayat itu ada, itu sebab Imam Nawawi mungkin meletakkan sedikit caption ataupun peringatan kenapa perlu disebut tentang perkataan hatta itu. Okey. Jadi hadis ini kita tengok dia punya status adalah hasan, maka kita bolehlah berdoa, teruskan berdoa dengan apa-apa saja doa ketika kita sedang berpuasa. Berdoalah sebanyak-banyaknya ketika kita berpuasa, berzikir dan bertasbihlah kita banyak-banyak ketika kita berpuasa, mintalah daripada Allah Subhanahu wa Taala. Okey? Itu berkaitan dengan bab yang berkaitan dengan berpuasa tadi. Ketika kita berpuasa, kita berdoa dan sebagainya. Sekarang kita masuk kepada babu ma yaqulu indal iftar. Bab pada menyatakan zikir-zikir ataupun doa yang kita baca ketika kita berbuka puasa. Ketika kita berbuka puasa. Okey. Kalau dengan huruf ta, hadis itu hasan. Tak, memang dekat sini hadisnya adalah berbunyi hatta yuftir. Kalau tengok dalam nas dia pun sebenarnya hatta yuftir. Cuma Imam An-Nawawi rahimahullah dia nak tekankan bahawa perkataan hatta itulah riwayat yang dia dapat. Itulah riwayat yang dia dapat dan dia ambil daripada kitab Imam At-Tirmizi dan Ibnu Majah dan diletakkan dekat sini. Dalam riwayat yang lain ada yang kata hina yuftir. Bukan hatta. Itu sahajalah dia nak bagi tahu. Okey, boleh faham Okey. Jadi dan seterusnya kita masuk kepada bab apa yang kita nak sebut, apa yang kita nak baca, apa yang kita nak doa ketika kita berbuka puasa. Rawaina fi sunani Abi Daud wan Nasa'i
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. قلت الظمأ مهموز الآخر مقصور وهو العطش. قال الله تعالى ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ وإنما ذكرت هذا وإن كان ظاهرا لأني رأيت من اشتبه عليه فتوهمه ممدودا. Okay. Kami meriwayatkan dalam Sunan Abi Daud dan Nasa'i daripada Ibn Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata bahawa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila dia nak buka puasa, bila dia berbuka puasa, dia baca apa? Dia baca dhahabadh dhama. Makna dia apa? Dhahabadh dhama maknanya telah hilang dahaga. Memang kita dahaga yang banyaknya sebenarnya kita bukan kita kebanyakan keadaan kita bila kita berpuasa sebenarnya bukan lapar tu, kadang-kadang kita dahaga. Ataupun bila lapar itu kita dah melepasi tahap-tahap itu, tetapi bila nak dekat nak berbuka ni memang sunnahnya tamar, tapi kita nak pegang gelas juga kadang-kadang. Jadi itulah ujian yang sedikit Allah bagi kepada kita, kita rasa dahaga. Itu kita rasa dahaga. Kalau tengok doa yang Nabi baca ini, Nabi kata dhahabadh dhama. Alhamdulillah, seolah-olah mengatakan bahawa telah hilanglah dahagaku. Telah hilanglah dahagaku. Wabtalatil uruq dan telah basahlah tekakku. Telah basahlah seluruh urat nadi. Uruq ni urat nadi, tapi ada yang mengatakan telah basah tekak, air dah masuk dan asal tadi kita mungkin rasa kering tapi sekarang dah basah dah. Okey, wa thabatal ajru insya-Allah taala, dan telah mendapatlah pahala, telah tetaplah pahala. Ayat ini, dia doa ini sebagai contohnya dia macam statement, dia macam satu pernyataan, telah dapatlah pahala insya-Allah. Maknanya kita berdoa semoga Allah bagi pahala kepada kita. Allah semoga, alhamdulillah Allah telah hilangkan dahaga kita. Tekak kita pun dah basah dah. Dan alhamdulillah Allah dah bagi pahala kepada kita dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Dan inilah doa yang hasan, yang sahih, yang benar sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sandarannya. Maka riwayat ini adalah riwayat yang kategorinya adalah hasan, dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dan Nasa'i dan juga Imam Ad-Daruqutni dan juga Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak ala Sahihain. Imam An-Nawawi dia kata adh-dhama mahmuzul akhir maqsur. Dia kata dhama itu ada hamzah dekat ujung dia tu dan dibaca dengan pendek. Saya sebutkan di sini walaupun sudah cukup jelas namun saya melihat okey. Kata dhama dibaca pendek, artinya rasa haus. Allah Subhanahu Wa Taala dia menyebut di dalam Al-Quran, dia kata yang demikian itu ialah kerana mereka tidak ditimpa kehausan. Sebenarnya kalau tengok, saya dah cek dah sebenarnya ayat ini. Kalau tengok terjemahan di dalam kitab Al-Hidayah ini sebenarnya bukan begitu makna dia. Sebab ini bila dia sebut ayat Quran, kita sendiri bila kita cek dan kita baca dekat sini dia kata apa? Dzalika bi annahum la yusibuhum dhama. Dzalika bi annahum la yusibuhum dhama'un. Okey? Dekat sini dia terjemah yang demikian itu ialah kerana mereka tidak ditimpa kehausan. Bila cek balik kepada ayat itu, sebenarnya bukan begitu makna dia. Nanti saya bacakan supaya kita sama-sama faham, supaya kita tidak salah faham dengan ayat ini. Okay? Ayat ini berkaitan dengan orang-orang dekat Madinah. Ayat dia dalam surah At-Taubah, dan surah At-Taubah ayat 120. Ayat dia, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma kana li ahli al-Madinati wa man hawlahum min al-a'rabi ay yatakhallafu an Rasulillahi wa la yarghabu bi anfusihim an nafsihi
dzalika bi annahum la yusibuhum dhama'un wala nasabun wala makhmasatun fi sabilillah wala yata'una mawti'an yaghidhul kuffar wala yanaluna min aduwwin nailan illa kutiba lahum bihi amalun salih. Inna Allah la yudhi'u ajral muhsinin. Makna dia apa? Makna dia tidaklah patut bagi penduduk Madinah dan orang-orang di sekeliling mereka daripada orang-orang Arab, maknanya orang-orang Muhajirin dan Ansar dekat Madinah itu, orang Islam kat situ, ketinggalan daripada turut berperang, mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berperang, dan tidaklah patut mereka mengasihi diri mereka sendiri dengan tidak menghiraukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak menghiraukan segala arahan dan tuntutan yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, baru dia masuk kepada perkataan tadi. Dan dengan yang demikian itu kerana sesungguhnya tiap-tiap kali mereka merasai dahaga dan merasai penat lelah dan juga merasai lapar di dalam perjuangan pada jalan Allah, dan tiap-tiap kali mereka menjejak sesuatu tempat yang menimbulkan kemarahan orang kafir, dan juga tiap-tiap kali mereka menderita sesuatu yang mencederakan daripada pihak musuh, melainkan semuanya itu ditulis oleh Allah SWT sebagai amalan dan pahala salih. Pahala dan amalan salih. Maknanya terjemahan yang sebenarnya kena tengok dekat dalam tafsir, dalam terjemahan Al-Quran, baru kita faham ayat ini. Okey, jadi terjemahan bahawa yang demikian itu ialah kerana mereka tidak ditimpa kehausan itu tidak sesuai dan tidak tepat. Sebab ayat dekat sini dzalika bi annahum la yusibuhum dhama'un wala, kalau kita tengok sini la yusibuhum dhama'un wala nasabun wala makhmasatun, sampai kepada min aduwin nailan illa. Dia ada penafian dan dia ada pengecualian. Jadi kalau tengok terjemahan kat sini, dia hanya ada penafian sahaja. Sedangkan ayat ini Allah nak bagi tahu mereka itu kalau mereka ni haus sekalipun, mereka kena kutuk dan mereka dapat mudarat daripada orang kufar pun, dengan sebab mereka ikut kata-kata Nabi, maka itu tidaklah menjadi sia-sia, bahkan dia mendapat pahala dan amal salih. Sebab saya cek balik, saya kata macam ayat ni kurang sesuai diterjemahkan begitu. Wallahu alam. Masing-masing boleh kalau tengok tak faham, kalau masih lagi ada kesangsian, boleh tengok dekat cetakan Hidayah ni mana makna dia, apa makna dia, dan boleh tengok dekat dalam surah At-Taubah ayat 120, tengok bagaimana terjemahan secara keseluruhan ayat itu. Boleh faham? Jadi pendalilan dia dekat sini bahawa Imam Nawawi bawa mari ayat itu tak salah, cuma terjemahan dekat cetakan Hidayah ini ada sedikit saya rasa macam kurang sesuai. Dia nak bawa mari kat sini adalah perkataan dhama' itu, sebab perkataan itu ada dalam hadis. Okey, kenapa Imam Nawawi bagi tahu macam tu? Dia kata wa inna ma zakartu hadha, aku sebenarnya bagi tahu benda ni, saya bagi tahu perkara ini walaupun perkara itu nampak macam dah jelas dah, tapi dia kata sebab aku melihat ada sesetengah orang masih lagi macam mengucapkan perkataan dhama' itu, zahabal dhama' itu dia mengucapkan dengan panjang, dia mengucap dengan mad, maksudnya zahabal dhama', maka cara sebutan dhama' itu salah. Cara sebutan dhama' itu salah. Jadi bacaan yang betulnya apa? Bacaan yang betulnya adalah zahabal dhama' wabtallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Wa thabatal ajru insyaallah. Okey, boleh faham supaya kita betul-betul faham tentang hadis ini, kita betul-betul faham kenapa Imam Nawawi buat mari dalil daripada Quran itu, dan kita betul-betul faham bagaimana kita sebut doa itu. Okey, kita tengok macam ada soalan tadi. Kat kitab intim yang demikian kerana sesungguhnya tiap-tiap kali mereka merasai dahaga. Betul, yang kitab intim ini betul, tetapi dia masih lagi juga tidak penuh. Jadi saya rasa lebih baik untuk kita melihat secara penuh konteks ayat itu. Kalau kita nak faham lah, kita melihat secara penuh konteks itu di dalam terjemahan ayat ini yang penuh di dalam surah At-Taubah ayat 120. Yang dalam Hidayah saya rasa memang tidak sesuai.
Yang dalam kitab intim partially, maksudnya secara separuhnya betul, tetapi tidak lengkap lah. Sebab dia kata yang demikian kerana sesungguhnya tiap-tiap kali mereka merasa dahaga. Sebab kalau terjemahan macam tu pun dia masih lagi kurang sesuai sikit sebab dia ada perkataan la di dalam ayat Quran tu. Tidaklah, kan kalau kita baca tu kan, tidaklah mereka itu ditimpa dahaga. Maknanya macam kita baca tadi lah, tidaklah mereka itu ditimpa dahaga, tidaklah mereka itu ditimpa mudarat daripada perbuatan orang-orang kafir kecuali mereka mendapat pahala dan diterima sebagai amalan saleh. Boleh sama-sama kita merujuk selain daripada kita baca hadis, kita dapat juga memahami ayat yang berkaitan bagaimana orang-orang Madinah ketika mereka bersusah payah, mereka orang kata apa, diminta untuk berjihad dalam keadaan nak menegakkan Islam, membina kekuatan orang Islam dan ketenteraan Islam di kota Madinah itu, sehingga berjaya melakukan perluasan kuasa dengan dakwah-dakwah yang dilakukan oleh para sahabat. Supaya kita juga faham bahawa kekuatan tentera yang dibina oleh Nabi Muhammad SAW ini mengikut pendapat ahli sejarah yang muktabar, dia kata adalah bukan untuk memerangi orang tetapi untuk menentang musuh yang datang menentang dan menyerang mereka. Jadi perluasan kota-kota Islam ini mengikut sejarahnya adalah dibuka bukan dengan pedang, bukan dengan ketenteraan, tetapi dibuka dengan keamanan, dibuka dengan dakwah, dibuka dengan ajaran-ajaran Islam yang baik, sehingga orang-orang setempat itu menerima Islam dengan baik dan mengalu-alukan kedatangan orang-orang Islam di dalam wilayah-wilayah mereka, dan dengan itu termaterilah pembukaan kota-kota dan wilayah-wilayah Islam sejak zaman Nabi Muhammad SAW lagi, secara tidak besar sangat ketika itu, tapi dalam waktu pemerintahan Umar Al-Khattab diceritakan dah sampai ke banyak tempat yang kita fikir pun Allahu Akbar. Maka itulah di antara bantuan-bantuan yang Allah bagi kepada tentera-tentera Islam yang dibina kekuatannya bermula dengan zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kita teruskan kepada hadis yang seterusnya. Wa rawaina fi sunani Abi Dawud an Mu'adz bin Zuhrah annahu balaghahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza aftar qala Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu, hakadha rawahu mursalan. Kami meriwayatkan di dalam Sunan Abi Dawud daripada Mu'adz bin Zuhrah annahu balaghahu, daripada Mu'adz bin Zuhrah bahawa telah sampai kepada dia. Macam saya pernah sebut sebelum ni, perkataan balaghahu di dalam hadis, di dalam ilmu hadis, dia menunjukkan kepada sirah ataupun frasa ayat yang menunjukkan lemah. Maknanya tidak firm, tidak tegas. Maknanya riwayat ini diceritakan sahaja. Telah sampai kepada dia. Maknanya dia bukan ambil daripada sesuatu, telah sampai. Riwayat itu begitu. Jadi bila ada perkataan balaghahu ataupun qila, maka itu di antara dia panggil dalam bahasa hadis, dia panggil sighatut tad'if. Sirah ataupun frasa lemah. Frasa melemahkan riwayat itu. Okey. Jadi itu awal lagi kita dah nampak dah Imam Nawawi memang sincere dan honest meletakkan perkara ini seperti mana yang dia dapat daripada syekhnya, daripada gurunya. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bila dia buka puasa, dia baca doa ni, Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Yang macam kita baca selalu, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Itu yang kita baca. Wa ala rizqika aftartu. Okey. Dan ada lagi tambahan yang kita selalu duk baca, dan sebenarnya ini adalah riwayat secara mursal. Hakadha rawahu mursalan. Hakadha rawahu mursalan. Demikianlah diriwayatkan secara mursal. Mursal ini salah satu kategori hadis yang dhaif. Okey, jadi kalau kita tengok klasifikasi hadis yang diletakkan oleh Muhyiddin Mastur dalam kitab Al-Lawami' ni, Lawami'ul Anwar ini, dia kata dhaifun.
maka doa-doa yang kita baca tu sebenarnya itulah nak sebut pun takut jadi polemik lagi. Saya dah sebut banyak kali benda ni. Maka doa-doa yang kita baca, Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin itu saya cek lagi sekali selepas baca ni, saya cek lagi sekali. Dan saya masih lagi tak jumpa riwayat-riwayat yang sahih. Kalau tengok dalam Ad-Durrat As-Saniyah ini, saya tengok dekat sini semua daif, daif dengan irsal, ada mursal, semua memang di dalam kitab Al-Marasil oleh Imam Abi Dawud diletakkan hadis ini, dalam Jami' As-Saghir juga sanadnya daif. Jadi saya tengok dekat sini tak jumpa lagi sanad-sanad yang sekurang-kurangnya hasan untuk menyokong bacaan doa Allahumma lakasumtu wa bika wa ala rizqika aftartu ini, ataupun Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu yang macam kita biasa baca. Maka untuk kita menjadi orang yang betul-betul mengikut sunnah, maka kita utamakan dulu yang zahaba dhama wa batallatil uruq wa thabatal ajr insya-Allah. Buat yang ni dulu. Jangan tinggalkan ini bagi orang yang dah belajar lah. Kalau orang yang masih lagi baca Allah malakasumtu ala rizqika aftartu, lepas kita tanya kenapa baca ni, salah ni apa semua, kita tak boleh marah. Kita kena tanya balik, tahu tak ada doa lain yang lebih utama? Kalau dia kata tahu tapi dia tetap juga baca yang ni dulu, kita bolehlah tegur. Tapi kalau dia tak tahu, kita kena bagi tahu bahawa di sana terdapat doa yang lebih ma'thur, yang lebih sahih, yang memang sahih, yang hasan, yang kita kena buat, dan kita tinggalkan yang kita selalu baca kerana riwayat itu adalah dhaif. Dalam keadaan kita dah biasa sangat dengan bacaan doa tu, memang agak sukar lah. Dekat TV, radio pun memang itulah doanya yang kita baca, yang diajarkan untuk kita baca ketika kita buka puasa. Maka kita dah belajar ni, maka jadilah pelajar-pelajar yang baik, pelajar-pelajar yang faham, pelajar-pelajar yang memang belajar untuk mengamalkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara sebenarnya, insya-Allah. Lepas tu kita pergi kepada hadis yang seterusnya. Wa rawaina fi kitab Ibn Sunni an Muadz bin Zuhrah lagi, orang yang sama juga. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aftara qala alhamdulillahilladzi a'anani fasumtu wa razaqani fa aftartu. Kami meriwayatkan dalam kitab Ibn Sunni daripada Muadz bin Zuhrah juga, dia berkata sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila buka puasa, dia membaca doa, dia berzikir, dia kata alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menolongku, yang telah membantuku dan aku mampu berpuasa, yang telah memberikan aku rezeki dan aku boleh berbuka puasa. Maka ini adalah doa juga kategorinya adalah dhaif, dikeluarkan oleh Ibn Sunni di dalam Amalul Yawm wal Lailah, dan padanya juga ada sanad yang mursal, dan Muaz juga adalah di kalangan perawi-perawi yang majhul. Warawi anhu rajulun mubham, dan yang meriwayatkan daripada Muaz bin Zuhrah juga seorang lelaki yang tidak diketahui juga sebenarnya, mubham, yang diragui, yang tidak diketahui secara confirm tentang identitinya. Itu di antara perbahasan dalam ilmu hadis lah, kenapa riwayat-riwayat itu menjadi mursal ataupun menjadi dhaif. Puan-puan, alhamdulillah setelah saya okey, barulah okey. Okey, insya-Allah. Moga Allah bagi kita lagi kekuatan, bagi kita peluang lagi untuk terus belajar, dan boleh juga belajar dengan ustaz-ustaz lain juga, ustazah-ustazah lain juga, dengan keadaan kita tahu konteks dan metodnya untuk kita sama-sama memahami sesuatu ilmu dan pendapat itu berdasarkan dalil yang sahih, dalil daripada Quran dengan tafsiran yang muktabar, dan dalil daripada hadis yang sahih dengan tafsiran hadis yang betul dan tepat dan sesuai. Berdasarkan syarah-syarah hadis oleh pensyarah-pensyarah hadis kepada kita hadis yang muktabar, insya-Allah. Lepas tu kita terus kepada riwayat yang seterusnya. Wa rawaina fi kitab Ibn Sunni an Ibn Abbas qala kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam idza afṭar qala Allahumma laka sumna wa ala rizqika aftarna fataqabbal minna innaka antas samiul alim. Kami meriwayatkan dalam kitab Ibn Sunni daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata
Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila dia berbuka puasa dia pun menyebut dan dia pun berdoa, Allahumma laka sumna wa ala rizqika aftarna fataqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Yang ni hadis ini kategorinya adalah dhaif yang sangat. Dhaif yang sangat-sangat. Dalam sanad dia ada Abdullah bin Malik bin Harun, ditinggalkan Ibn Hajar Asqalani, dia kata hadis ini gharib. Dan sanad dia tu teruk sangat, wahin jiddan. Kalau tengok kat sini, kalau Ibn Hajar Asqalani dia kata wasanaduhu wahin jiddan, maknanya sanad dia ni macam Allah, lemah sangat-sangat, longgar sangat-sangat, macam ada banyak masalah. Ada banyak masalah. Jadi ini bukan kita yang kata, bukan para asatizah yang kata, tetapi ini adalah nukilan daripada ulama-ulama hadis besar. Siapa dalam dunia ini tidak mengenali Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani? Siapa dalam dunia hadis ini tidak mengenali Imam Az-Zahabi rahimahullah contohnya, Al-Iraqi contohnya? Maka ini bukan kata-kata para asatizah dekat Malaysia ni saja, bukan para asatizah ni pandai-pandai mengeluarkan perkara ini dhaif sangat-sangat ke tak. Itu adalah diambil daripada klasifikasi hadis yang telah ditetapkan oleh ulama-ulama hadis yang muktabar, yang mereka telah melakukan kajian-kajian yang teruk, kajian-kajian yang susah sebenarnya. Kita nak kenal seorang perawi pun susah, mereka bukan kenal seorang perawi, mereka kenal ramai ratusan perawi sehingga mereka dapat mengenal pasti jalur periwayatan itu sahih ataupun tidak sahih, hasan ataupun tidak hasan, dhaif ataupun maudhu' dan sebagainya. Maka kita bersyukur Allah SWT menganugerahkan kepada umat Islam kita mempunyai para ulama yang hebat-hebat, sehingga ianya sampai kepada kita secara terpelihara insya-Allah. Kami meriwayatkan di dalam kitab Ibn Majah dan Ibn Sunni an Abdullah bin Abi Mulaikah an Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna lis-sa'imi 'inda fitratihi la da'watun ma turad. Qala Ibn Abi Mulaikah sami'tu Abdullah bin Amr idza aftara yaqul Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla shay'in an taghfira li. Okey, kami meriwayatkan di dalam kitab Ibn Majah dan Ibn Sunni daripada Abdullah bin Abi Mulaikah daripada Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, sesungguhnya bagi orang yang berpuasa ketika mana dia nak buka puasa itu, doa yang tidak ditolak, doa yang makbul, doa yang mustajab. Ibni Abi Mulaikah dia kata, aku mendengar daripada Abdullah bin Amr, bila dia nak buka puasa, dia sebut Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla syai'in an taghfira li. Hadis ini juga dhaif, maka kita boleh tinggalkan. Cuma sebahagian yang pertama tadi bila Nabi kata inna lis-sa'im 'inda fitratihi la da'watan ma turad, sesungguhnya seorang yang berpuasa itu, bagi seorang yang berpuasa itu, apabila dia nak berbuka puasa, dia pada ketika itu doanya tidak tertolak. Riwayat ini dhaif, tetapi maknanya ada sokongan daripada hadis yang kita dah baca sebelum ini. Thalathatun la turaddu da'watuhum, yang kita dah baca tadi, au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Thalathatun la turaddu da'watuhum, termasuklah orang yang berpuasa sehingga mereka buka puasa. Nak buka puasa pun masih boleh berdoa lagi, termasuk dalam kategori orang-orang yang dimakbulkan doanya juga. Maka riwayat ini dhaif, tetapi maknanya ada di dalam riwayat-riwayat yang sahih yang lain. Maka kita teruskan berdoa. Kita teruskan berdoa semasa kita berpuasa, lebih-lebih lagi kita nak buka puasa tu nanti. Kita berdoa banyak-banyak insya-Allah. Okey, jadi dekat situ dah habis doa-doa yang berkaitan dengan kita nak buka puasa. Jadi kita boleh faham dah yang doa yang untuk buka puasa ni, yang sahihnya satu je. Itu pun martabatnya hasan. Maknanya kita pegang yang tu. Kita pegang yang tu dan kita banyakkan doa. Kita pegang yang tu, kita banyakkan doa. Itu sebab bila kita nak buka puasa, para imam, para pembaca doa, dinasihatkan, sebab dalam bab puasa, sebab kita baca kitab Al-Azkar, kalau kita baca Riyadhus Salihin dan kita baca kitab-kitab lain berkaitan dengan
banyak dalil-dalil tentang buka puasa dan sebagainya. Memang kita disuruh dan disunatkan untuk buka puasa cepat-cepat. Kita disunatkan untuk buka puasa cepat-cepat. Jadi orang yang baca doa, orang yang kita dekat rumah, kalau kita nak baca doa, panggil dulu anak-anak dalam 5 minit sebelum kita buka puasa tu, insya-Allah moga Allah memudahkan kita. Kita ajak anak-anak kita berdoa sebelum kita buka puasa, tapi bila dah masuk je azan, terus bagi mereka berbuka. Bismillah, dengan nama Allah. Itu riwayat secara umum lah. Dan bacalah doa dhahaba dhama wabtalatil uruq. Okey, saya baca sekali lagi. Dhahaba dhama, maksudnya kita matikan. Dhahaba dhama wabtalatil uruq wa thabatal ajru insya-Allah. Okay, itu doanya yang sahih, yang hasan. Ataupun kita nak baca sambung. Dhahaba dhama'u wa btallatil uruqu wa thabatal ajru insya-Allah. Tapi kita bila baca doa ni, kalau saya kita faham makna dia, kita potong-potong bagi makna tu sedah masuk. Maksudnya satu-satu masuk ke dalam hati, satu-satu kita faham. Kalau kita baca sambung, kalau kita cepat pick up, okeylah. Dhahaba dhama wa btallatil uruq wa thabatal ajr insya-Allah. Kita baca doa. Okey? Maka itulah doa yang hasan yang boleh kita buat. Maka doa yang kita baca, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin, itu riwayatnya tidak sahih, tak dijumpai riwayat yang sahih ataupun sekurang-kurangnya hasan. Maka kita boleh tinggalkan doa itu, kita fokus untuk kita sentiasa berdoa sebelum kita buka puasa. Bila nak buka puasa, baca dhahabadh dhama wa batallatil uruq wa thabatal ajr insya-Allah. Maka kita terus buka puasa, kita makanlah sambil-sambil kita berzikir-zikir yang umum-umum itu, sambil-sambil kita ucap alhamdulillah, subhanallah, sedapnya makanan, puji isteri masak, ajak anak-anak makan, ajak anak-anak cakap terima kasih ke isteri dan sebagainya. Maka itu antara benda yang kita boleh buat. Okey. Assalamualaikum Ustaz Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, boleh tolong ulang balik tak doa tadi Ustaz? Pelan-pelan sikit ni Ustaz, nak catat. Okey. Doa yang sahih, doa yang sahih tu, saya baca sekali lagi insya-Allah. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. Boleh Nak tulis ke? Ustaz bagilah dekat grup Ustaz. Tak apa, macam ni, Puan. Boleh. Macam ni, saya rakam. Puan-puan boleh dengarlah rakaman tu. InsyaAllah. Boleh. Dia sebenarnya dekat telefon tu kan, dekat telefon kita tu sebenarnya. Kalau kita tak tahu, kalau ada anak-anak yang boleh tolong ubahkan kita punya keyboard tu, keypad tu, boleh tukarkan ke bahasa Arab. Itu lebih utama. Kita tulis bahasa Arab dulu, lepas tu kita tulis dalam bahasa Latin. Itu sebab takut nanti kita tulis dalam bahasa Latin saja. Dhahaba dhama, zal tu kita biasa dah tulis dah dengan DZ. Kalau dha kita tulis dengan apa? Dengan DZ juga ke ataupun DH? Yang tu pun kena clear juga, takut nanti kita baca dah betul dah, kita dengar secara musyafahah ini, tapi bila kita sebarkan kepada tempat lain tanpa ada teks bahasa Arab, takut berlaku juga kesilapan. Jadi kalau boleh di samping kita tulis, sebelum kita tulis teks Latin itu, kita tulis dulu, bukan tak panjang sangat kan, ambil masa sikit 5 minit kan, kita nak buat kerja baik ni insya-Allah. Puan, boleh insya-Allah kita doa supaya puan-puan dan puan-puan boleh sebarkan benda yang baik-baik ni insya-Allah. Dhahaba dhama wa btallatil uruq wa thabatal ajru insya-Allah. Okey. Bukan dibaca lepas makan kurma dan minum air. Bukan lepas tu, maksudnya di tengah-tengah kita duk berbuka tu kan, bila kita nak buka tu bismillah sebab kita ambil dalil umum untuk kita makan itu, kita baca bismillah dan kita bacalah sambil-sambil tu. Bukanlah maksudnya kena sambil-sambil kunyah ngak tu kita baca doa. Maksudnya kita minum sikit, kita baca, kita makan kurma sikit, kita minum sikit, kita pun bacalah doa tu. Boleh Okey, kejap. Saya cubalah insya-Allah. Cuma tak ada baris
Dhahaba adh-dhama. Tak apa, insya-Allah boleh. Wabtallat العروق وثبت الأجر إن شاء الله. Orang nak buat baik ni kita cuba mudahkan, maka boleh sebarkan insya-Allah. Yang tu betul. Betul dah Akmal. Terima kasih banyak Akmal. Tolong saya pun dah tulis balik tu. Boleh insya-Allah. Dhahab adh-dhama. Akmal ada silap sikit tu, dhahab macam ada perkataan, ada huruf lam kat situ. So betulkan balik. Ikut yang saya tulis tu. Dhahab adh-dhama wabtallatil uruq wa thabata al-ajru insya-Allah. Lepas tu kalau nak sebarkan, kalau nak tulis juga yang Latin tu, boleh tulis di bawah tu. Sekurang-kurangnya bila orang baca Latin, dia rujuk sikit ke dalam yang bahasa Arab tu, kita dah nampak dah zal, huruf za, lepas tu huruf ain tu kena tengok juga huruf ain, lepas tu huruf sa. Yang itulah huruf-huruf yang tidak ada huruf seketul, huruf solid untuk dalam huruf Latin. Jadi boleh insya-Allah sebarkan sama-sama. Kita lajukan sikit untuk kita habiskan bab ini insya-Allah. Boleh habis ke bab ni Puan Zainun? Ke ada orang lain nak masuk? Okey, boleh. Silakan Ustaz. Okey, terima kasih Puan. Okey, insya-Allah. Kita masuk kepada hadis yang seterusnya. Babu ma yaqulu idza aftara 'inda qaumin. Bab pada menyatakan bila kita buka puasa di tempat orang lain, di tempat orang, di rumah orang, di majlis berbuka puasa. Yang ni ya Allah, Allah bagi kita ilmu lain pula ni hari ni insya-Allah. Bila kita nak buka puasa kat tempat orang, kita duk baca doa yang sama jugalah sebelum ni pun. Lepas tu kita berdua tepuk lah, terima kasih. Okeylah, baguslah juga tu. Tapi alhamdulillah hari ni insya-Allah kita dapat satu lagi doa yang kita boleh baca di sisi orang yang nak kita buka puasa di sisi dia tu, maksudnya dekat rumah dia atau dekat tempat dia, ataupun dia belanja dekat kedai-kedai makan ke apa ke, boleh, tidak ada masalah. Boleh baca doa ini, konteksnya lebih kurang je, okey. Apa yang Imam Nawawi kata, dia kata rawaina fi sunan Abi Daud wa ghairihi bil isnad as-sahih an Anas radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam jaa ila Sa'd bin Ubadah faja'a bi khubzin wa zait fa'akal. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Kami meriwayatkan di dalam Sunan Abi Daud dan selain daripada Sunan Abi Daud dengan sanad yang sahih daripada Anas radhiyallahu anhu, Anas bin Malik, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang hadir ke rumah Sa'd bin Ubadah. Sa'd bin Ubadah dan Sa'd bin Ubadah pun menjamu, datangkan dengan roti dan minyak. Biasanya kalau minyak ni minyak zaitun lah. Fa'akal, dan Nabi pun makan. Tengok makanan orang Arab pada ketika itu. Bukanlah mewah mana sangat, tetapi mereka menghormati tetamu. Nabi layan lah. Kita kadang-kadang na'udzubillah lah, bukanlah kita lah, mungkin saya kot ataupun mungkin orang-orang lain, ataupun kita ambil iktibar sama-sama lah. Kadang-kadang tanya dulu, orang ajak buka, makan kat mana? Kedai mamak, slow sikit lah kan. Makan kat mana? Adalah restoran tu. Kan, tanya siap ada aircon, makan apa hari ni? Kalau kambing tu memang lajulah sikit kan. Maka tak kisahlah, nak bagi iktibar dan pengajaran kepada kita bahawa Nabi pergi rumah Sa'd bin Ubadah, dia makan apa yang Sa'd jamu kat Nabi. Sa'd bin Ubadah jamu roti dengan minyak zaitun sahaja. Dengan minyak. Dia tak kata minyak zaitun kat sini, tapi kalau mengikut tradisi Arab adalah minyak zaitun. Okey. Fa'akal, Nabi pun makan. Bila Nabi makan, Nabi kata apa? Nabi kata apa? Ini pun seolah-olah macam statement, tetapi ia adalah satu doa. Adalah satu doa. Macam kita bacalah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah satu penyataan, tetapi penyataan yang kita nakkan Allah Subhanahu Taala itu berselawat juga ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menurunkan rahmat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dekat sini apa dia doa Nabi? Apa Nabi baca? Bila dia buka puasa dekat rumah Sa'd bin Ubadah, dia kata aftara indakumus saimun wa akala ta'amakumul abrar wa sallat alaikumul malaikah. Makna dia apa? Telah berbuka puasa di sisi kamu orang-orang yang berpuasa.
wa akala ta'amakumul abrar, dan telah makan makanan yang kamu jamu ini, makanan-makanan kamu ini orang-orang yang baik-baik. Wa sallat alaikumul malaikah, dan para malaikat telah berselawat ke atas kamu. Ini satu penyataan, tetapi nak bagi di samping doa dia juga memberi kegembiraan kepada orang yang menjamu. Sebab kita baca hadis yang lain juga, kita jumpa juga hadis yang lain juga, man fattara sa'iman. Man fattara sa'iman, apa Nabi kata? Allahu Akbar. Man fattara sa'iman falahu ajru, Allahu Akbar. Apa dalil dia tu? Man fattara sa'iman, dalam hadis riwayat Tirmizi rahimahullah, Nabi kata apa? Nabi kata man fattara sa'iman kana lahu mithlu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri as-sa'imi syai'a, atau kama sallallahu alaihi wasallam. Sesiapa yang memberi makan kepada orang yang berpuasa, sesungguhnya bagi dia tu pahala orang yang buka puasa itu sendiri. Dia bagi orang yang buka puasa tu seorang, dia dapat pahala orang yang buka puasa tu. Kalau dia menyediakan makanan untuk 10 orang, dia dapatlah 10 orang tu punya pahala. Pahala yang macam mana? Nabi kata apa? Ghaira annahu la yanqusu min ajri sha'im syai'a. Dan dengan keadaan pahala-pahala orang yang berpuasa itu dapat kepada orang yang memberi makan orang yang buka puasa ini tanpa kurang sikit pun. Solid, dia dapat 90, orang yang bagi buka puasa ni pun dapat 90 juga. Dia dapat 100%, orang yang bagi makan buka puasa ni pun juga dapat 100%. Jadi bila kita baca, orang Arab dia baca doa ini, bila orang Arab dengar orang yang baca tu aftara indakumus saimun, dia lega lah, dia faham. Tapi bagi orang Melayu kita ni, kalau kita baca dah doa ni, untuk ambil berkat, untuk ambil mutabaah Nabi Muhammad SAW, kita bacalah dalam bahasa Arab. Tapi kita sebut jugalah dekat kawan kita tu, orang yang mari buka puasa, orang makan ni orang yang sedang berpuasa, insya-Allah dapat pahala, kan. Kita terang, kita educate dalam keadaan kita baca doa. Jangan kita macam kita duk baca doa bersin lah. Kan kita tashmitul atis. Orang bersin. Alhamdulillah, orang tu sebut alhamdulillah, kita pun kita kata yarhamukallah, dan orang tu kalau dia tahu tak apalah, kalau dia tak tahu kita kena bagi tahu sesungguhnya Allah merahmati kamu. Selepas kita kata yarhamukallah, lepas tu dia pula baca pula, dia kata apa? Yahdini wa yahdikumullah. Masing-masing kena faham benda tu, sebab ia adalah doa, ia adalah zikir. Semoga kita sama-sama faham. Macam ini juga mungkin kita jarang dengar doa ini, maka lepas kita baca doa ini, kita sembang-sembang, kita bagi tahu itu adalah doa Nabi Muhammad SAW ajar kita, kan? Makna dia macam ni, dan insya-Allah semoga Allah bagi pahala kepada kamu seperti mana pahala-pahala kami juga yang mari makan ni. Jadi aftara indakumus shaimun, telah berbuka puasa di sisi kamu ini adalah orang-orang yang berpuasa, telah makan makanan yang kamu hidang ini orang-orang yang baik-baik, dan telah berselawat ke atas kamu para malaikat. Wallahu a'lam. Maka dengan itu kita dapat, semoga kita dapat, orang kata apa, motivasi. Semoga kita dapat semangat untuk kita berdoa kepada orang yang memberi makan kepada kita, dan memberi semangat juga kepada orang-orang yang ada kewangan dan kelapangan rezeki ini untuk sentiasa memberi makan orang-orang yang berbuka puasa. Siapa-siapa yang duduk dekat dengan tempat-tempat para pelajar contohnya, kan, orang-orang yang belajar ni mungkin ada kesempitan duit dan sebagainya, ataupun kita tengok masyarakat kita ada yang berduit ataupun tidak berduit, kesusahan sikit, sediakan makanan untuk mereka berbuka puasa. Semoga dengan itu kita dapat banyak pahala dan dapat banyak selawat dan doa para malaikat untuk kita, insya-Allah. Okey. Hadis ini sahih li ghairih, dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnad dia, dan juga Imam Abu Daud, dan juga disebut juga dalam kitab Nataijul Afkar, dan kategorinya adalah sahih. Maka kita boleh doa. Aftara indakumus shaimun wa akala ta'amakumul abrar wa sallat alaikumul malaikah. Tiga bait je saja, doa itu senang. Wa rawaina fi kitab Ibnu Sunni, kami meriwayatkan di dalam kitab Ibnu Sunni, an Anas qal kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza aftara 'inda qaumin da'a lahum faqala aftara 'indakumus shaimun ila akhirih. Kami meriwayatkan dalam kitab Ibnu Sunni juga daripada Anas, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Anas kata,
bila dia buka puasa dia dekat tempat orang lain ataupun dekat rumah orang lain, dapat jemputan dan sebagainya, Nabi mendoakan kepada mereka aftara indakumus shaimun sehinggalah akhir hadis yang kita baca tadi. Dia juga sahih dikeluarkan Ibn Sunni dalam Amal Yaum wa Lailah. Maka kita doalah banyak-banyak kepada orang yang memberi kita makan. Semoga kita juga dapat doa para malaikat. Semoga kita juga dapat mendoakan kepada orang lain. Semoga orang yang bagi makan kepada kita itu dapat keberkatan dan kebaikan daripada apa yang dia buat. Okey. Dan kita habiskan insya-Allah hari ini dengan bab ma yad'u bihi idza sadafa lailatul qadr. Bab pada menyatakan apa yang dia nak berdoa bila dia berjumpa dengan Lailatul Qadr. Dari satu segi ada orang tanya mungkin ataupun mungkin ada persoalan macam mana seseorang itu nak tahu Lailatul Qadar, kan? Dan dalam riwayat yang sahih pun diketahui Lailatul Qadar itu berlaku apabila dah pagi dah. Dah sampai belah pagi. Maknanya matahari itu tidak panas, tidak terik sangat, tidaklah warnanya merah sangat, ada bayag, ada putih sikit, maksudnya matahari itu tidak terik pada terbitnya belah pagi itu. Okey, tak ada syiar. Dalam hadis tu dia kata tidak ada keterikan, itu tidak ada. Itu di antara tanda-tanda Lailatul Qadar yang berlaku sebelah malam tadi. Jadi kalau macam mana kita nak tahu? Maka ulama-ulama kata hadis ini memberi gambaran bahawa, bab ini memberi gambaran bahawa, okey, kita baca dulu. Rawaina bil asanid as-sahihah fi kutub at-Tirmidzi wan Nasa'i wan Majah wa ghairuha an Aisyah radhiyallahu anha qalat qultu ya Rasulullah in alimtu lailatul qadr ma aqulu fiha qala quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Qala Tirmidzi hadithun hasanun sahih. Kami meriwayatkan dengan sanad yang sahih di dalam kitab At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan selainnya daripada Aisyah radhiyallahu anha. Dia berkata, aku berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini isteri Nabi, panggil Nabi pun ya Rasulullah. In alimtu, kalaulah aku tahu ia adalah Lailatul Qadr, ma aqulu fiha. Apa yang aku katakan padanya? Apa yang aku kena baca? Apa yang aku kena doa? Nabi ajar apa? Nabi ajar pendek saja. Katakanlah wahai Aisyah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Katakanlah sesungguhnya, ya Allah ya Tuhanku, sesungguhnya engkau maha pengampun, maha pemaaf. Engkau yang maha menyukai memaafkan hamba-hambamu, maka maafkanlah aku. Ada ulama bincang tentang apa makna maaf, afun dengan maghfirah. Maka afuun ini diletakkan lebih tinggi sikit daripada maghfirah dan sebagainya, maka itu perbahasan tentang afu dan maghfirah. Maka inilah doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam At-Tirmidzi dia kata hadis ini hasanun sahih. Maka doa ini warid, doa ini sabit kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diajarkan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Jadi dalam hadis ini Aisyah tanya, kalau aku tahu malam itu malam Lailatul Qadar, adalah yang mengatakan mengikut pengalaman kata malam itu tenang, malam itu tidak ada riuh rendah dan hiruk pikuk. Dan kalau kita kata mungkinlah malam tu kan malam 7 likur, malam 10 malam terakhir, ramai budak-budak main mercun dan sebagainya, hiruk pikuk tu ada. Wallahu alam, kalau Allah nak memberikan hiruk pikuk itu menjadi ketenangan untuk memberitahu kepada seseorang itu tentang dia berada di dalam Lailatul Qadar, untuk dia terus berdoa dengan banyak-banyak panjatkan doa dan zikir kepada Allah SWT, maka tidak ada mustahil bagi Allah SWT untuk menjadikannya kepada hati-hati manusia untuk menjadi tenang. Tapi dari segi calculation dan secara teknikalnya ulama-ulama juga mengatakan bahawa setiap orang perlu grab ataupun perlu dapatkan betul-betul cari dan bermujahadah betul-betul pada 10 malam terakhir. Dan lebih utama untuk pada malam-malam yang lebih yang witir, dan ada ulama kata yang lebih utama adalah malam 27. Maka itu di antara nasihat-nasihat para ulama berdasarkan riwayat-riwayat yang datang kepada mereka, berdasarkan pengalaman-pengalaman dan kepahaman mereka, analisa mereka terhadap dalil-dalil juga. Maka
kalaulah kita tak tahu, tak dapat alamat apa-apa, cukuplah untuk kita betul-betul jaga 10 malam terakhir dan banyakkan doa-doa ini. Kita jaga 10 malam terakhir, jaga malam-malam witir dalam 10 malam terakhir, jaga lebih lagi dalam malam 27 contohnya, maka sesungguhnya kalau siapa-siapa yang kejar 10 malam terakhir ni, insya-Allah pasti dia dapat malam Lailatul Qadar. Kalau dia rasa dia tak yakin dia ni duduk dalam Lailatul Qadar ke tak, pastikan betul-betul supaya kita dapat 10 malam terakhir itu. InsyaAllah di situlah ada Lailatul Qadar. Sama ada kita tahu atau tidak tahu, maka kita penuhkan dengan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah bagi kita malam Lailatul Qadar insya-Allah untuk tahun ni dan tahun-tahun yang akan datang. Moga Allah gandakan dan banyakkan pahala-pahala kita untuk puasa kita pada kali ini dan kali yang akan datang. Semoga puasa ini lebih baik daripada puasa-puasa yang lepas-lepas dan puasa-puasa yang akan datang lebih baik daripada puasa-puasa kita pada tahun ini. Wallahu alam. Okey. Qala ashabuna rahimahullah, rakan-rakan kami di dalam mazhab Syafi'i lah, bila Imam Nawawi dia kata apa, para sahabat kami rahimahullah di dalam mazhab Syafi'i mengatakan bahawa yustahabbu ayyukthara fiha min hadzal du'a, disunatkan untuk kita baca doa ini banyak-banyak, dan disunatkan juga kita banyakkan baca Quran dan zikir-zikir dan doa-doa yang disunatkan pada waktu-waktu yang tertentu, pada waktu malam secara umum kita dah baca dah zikir-zikir itu. Wa qad sabaqa bayanuha majmu'atun wa mufarraqah. Dan kita dah sebut benda ni secara banyak dalam banyak tempat. Kita himpunkan dalam banyak-banyak bab yang sebelum ni juga, dan doa-doa dan zikir-zikir itu terlalu banyak dan kita baca dalam malam-malam Lailatul Qadar ini, malam-malam yang 10 malam terakhir dan malam-malam witir dan sebagainya. Imam Syafi'i rahimahullah dia kata apa, ustuhibba ayyakuna ijtihaduhu fi yaumiha ka ijtihadihi fi lailatiha. Disunatkan untuk kita juga, dia kata apa kat sini, dia kata pada waktu yang melupa. Imam Syafi'i dia kata dianjurkan pula usahanya pada waktu siang hari sama sepertinya usahanya waktu malam. Maknanya Imam Syafi'i di samping suruh kita baca waktu malam, siang pun dia suruh baca juga supaya kita tidak tertinggal, terutamanya doa-doa orang yang berpuasa ini. Wa yustahabbu ayyukthara fiha min ad-da'awat bi mahammatil muslimin, dan disunatkan juga untuk kita doa dengan doa-doa untuk kepentingan orang muslimin secara keseluruhannya. Kita dah doa dah untuk diri kita sendiri, untuk adik-beradik kita, untuk anak-anak kita, isteri kita dan sebagainya. Kita doa juga jangan lupa kepada orang-orang muslimin yang lain. Fahadha syi'arus salihin wa ibadullahul arifin wa billahi taufiq. Dan inilah syiar orang-orang salih dan hamba-hamba Allah SWT yang arif dengan Allah SWT, yang kenal Allah SWT, dengan semoga Allah bagi kita taufik dan hidayah insya-Allah. Jadi kita ingat, kita doa kepada diri kita sendiri, jangan lupa untuk doa kepada orang lain juga. Ini nasihat Imam Syafi'i rahimahullah. Okey. Dan kita habiskan juga tentang zikir pada malam iktikaf. Pada kita iktikaf, yustahabbu ayyukthara fihi min tilawatil Quran wa ghairihi minal azkar. Zikir-zikir pada iktikaf, Imam Nawawi dia bagi pendek je lah. Dia kata disunatkan untuk kita membaca Al-Quran dan zikir-zikir lain yang kita dah jumpa dah, zikir-zikir yang sabit, yang sahih datang daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iktikaf ini kena ada niat. Iktikaf ini di masjid yang didirikan salat jemaah, didirikan padanya salat jemaah. Okey, di masjid-masjid, hanya di masjid saja boleh iktikaf. Yang confirmnya iktikaf pada 3 masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Tetapi ulama-ulama berdasarkan ijtihad mereka, berdasarkan dalil-dalil yang datang kepada mereka, bukanlah hanya untuk 3 masjid ini saja, tetapi boleh dibuat di seluruh masjid-masjid berdasarkan dalil daripada Al-Quran. Boleh dibuat di seluruh masjid yang didirikan padanya salat jamaah, bukan salat Jumaah, salat jamaah. Maka kita minta daripada Allah SWT, para isteri pun insya-Allah boleh bantu suami-suami untuk suruh pergi masjid. Kalau dia tak nak pergi masjid, kalau dia lupa, terlepas pandang, banyak kerja ke, ingatkan sikit-sikit, cuit-cuit sikit, suruh dia pergi masjid. InsyaAllah semoga kita sama-sama dapat pahala insya-Allah. Para isteri pula jangan jealous, insya-Allah para ulama dah bincang benda ni luas dah, insya-Allah bagi
suami pergi masjid, kita jaga anak kalau ada anak kecil-kecil ataupun kita jaga rumah kita dan sebagainya, menyiapkan, kemaskan rumah dan sebagainya, sambil-sambil kita berzikir dan baca Quran, insya-Allah dapat juga pahala insya-Allah. Tapi bulan puasa ni kurang-kurangkan sikitlah. Kalau kita duduk sorang-sorang, rumah pun tak adalah isu sangat nak kena kemas selalu macam ada anak kecil, insya-Allah. Moga kita banyakkan zikir, kita banyakkan baca Quran, tumpukan untuk kita beribadat kepada Allah SWT di dalam bulan Ramadan yang penuh keberkatan, insya-Allah. Ada soalan ke? Saya tak baca soalan lama ni. Sekejap. Setakat ni tak ada Kejap. Tak ada. Macam ada banyak pula soalan ni kan. Tak ada rasanya, Ustaz. Okey. Mm-mm. Kalau ada nanti saya cuba paste kan, nanti saya bagi dekat Puan Zainun ataupun Opah Okey. dalam ni. Aqul qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sa'ilil muslimina wal muslimat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup majlis kita dengan surah Al-Asr insya-Allah dengan tasbih kifarah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf semua dan terima kasih. Jumpa lagi insya-Allah. Terima kasih Ustaz atas perkongsian ilmunya dan kita insya-Allah akan jumpa lagi. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Ainun. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Ainun.